Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita kembali sambung pengajian bulanan kita dengan menggunakan kitab Bahrul Mazi, dan kita memilih pada jilid yang ke-21 ini, iaitulah perbincangan berkaitan dengan tafsiran ayat-ayat Al-Quran Karim berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan insya-Allah pada malam ini dan kita sambung pada masalah yang ke-73, iaitulah perbincangan berkaitan tentang sa'i. Dan sa'i di antara Safa dan Marwah, yang mana kalau kita boleh rujuk pada ayat Al-Quran, iaitulah pada ayat yang pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-158. Dan saya bacakan dahulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima ومن تطوع خيرا فهو خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. Ini ayat yang kita bincang pada bulan lepas dalam membahaskan adakah Safa dan Marwah ataupun sa'i di antara Safa dan Marwah ini berdosa ataupun tidak berdosa bagi kita yang sa'i antara kedua bukit ini. Kerana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mereka ini pernah duduk pada zaman jahiliyah. Pada zaman itu orang-orang jahiliyah ini mereka sa'i juga, mereka buat ibadah haji juga. Tetapi di sana adanya berhala-berhala, di sana adanya perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan kafir Quraisy pada waktu itu, dengan tidak memakai pakaian bertelanjang di antara mereka, mereka menyembah berhala dan sebagainya. Maka sahabat-sahabat Nabi ini mereka tak mau nak sa'i. Maka dengan sebab itulah ayat turun disebutkan fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak ada dosa ke atasnya yang mereka yang ulang alik, yang tawaf, maksud tawaf ni ulang alik, berjalan pergi dan balik di antara Safa dan Marwah, tidak ada dosa bagi mereka yang melakukan sedemikian. Bila tidak ada dosa, dia terpecah. Ni kita kalau belajar usul fiqh, dia terpecah kepada 3 hukum. Kerana ayat ni umum.
fala junah, tidak berdosa. Maksud tidak berdosa boleh jadi wajib. Tidak berdosa boleh jadi hukum dia adalah sunat kerana tak berdosa. Dan boleh jadi hukumnya adalah harus kerana tidak berdosa. Kalau berdosa, hukumnya haram. Haram dan termasuk padanya makruh. Itu bahagian yang lain. Kalau fala junah maksudnya tidak ada dosa, dia boleh nak kata wajib pun boleh, nak kata sunat pun boleh, nak kata harus pun boleh, kerana tidak ada apa-apa dosa. Dosa, bila tak berdosa, dia boleh terjadi kepada 3 perkara asas itu. Nanti kita bincang dalam perbincangan kita, insya-Allah pada malam ni, kalau sempat kita habiskan semua insya-Allah. Baik. Masalah yang ke-73. Masalah telah berkatalah musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi darain amin. Masalah sa'i itu apakah ataupun apa hukumnya pada segala ulama yang mujtahidin. Ulama yang mujtahid, apa pandangan ulama terhadap perbuatan ataupun syiar sa'i ini, iaitulah yang sa'i di antara Safa dan Marwah. Kerana apa? Kerana tidak dikhususkan, tidak dikhususkan di dalam Al-Quran, wajibkan dia, sunatkan dia ataupun haruskan dia, maka di sana berlaku bersalahan di kalangan para alim ulama yang mujtahid. Ulama ni ada yang tak mujtahid, ada yang mujtahid. Jadi mujtahid ni yang berkemampuan untuk meletakkan sesuatu hukum dan fatwa dan meletakkan satu panduan kepada kita umat Islam. Kalau ulama yang tidak mujtahid ini, dia adalah tolong menyampaikan hukum, memaklumkan kepada kita, menyampaikan maklumat. Dia belajar, dia mengaji dan dia boleh membaca, dia boleh memahami akan ibarat kita, dia sampaikan. Ini adalah apa kebanyakan yang ada sekarang ini. Ulama-ulama ni yang ada, dia tak sama macam ulama-ulama ataupun para a'immah, imam-imam yang terdahulu. Ada tetapi nadir. Zaman sekarang kurang sekali. Tetapi Masya Allah, kalau zaman dahulu, ramai di kalangan para alim ulama yang mujtahid. Jadi kita rujuk kepada ulama-ulama yang terdahulu. Dalam masalah haji, masalah umrah, ini masalah lama, ibadah yang telah pun diputuskan oleh para ulama yang sekian lama, yang telah pun berijtihad dalam masalah ini. Cuma ada dalam masalah haji ni ada isu-isu kontemporari, isu-isu yang berkaitan dengan kita tawaf hari ini, boleh naik skuter, tawaf hari ini naik skuter. Itu benda-benda dia tawaf juga, cuma isu dia tak jalan kaki. Kalau dulu isu dia mungkin naik unta. Itu dulu tawaf naik unta. Jadi sama tak macam naik skuter? Tak sama tentang skuter dengan unta, tapi hakikatnya dua-dua pusing juga. Jadi benda tu yang masalah kontemporari ni yang diputuskan oleh muzakarah haji, yang tu kita boleh juga rujuk kepada mereka yang pakar. Sebagaimana kita pi umrah ataupun kita pi haji, ada travel agent yang bawa pi ke Taif. Kalau ikut muzakarah haji ni, pi ke Taif tu lebih 2 marhalah. Kalau ikut jalan baru, highway ni, lebih dekat 100 lebih. Khabarnya begitu. Jadi kena buat tawaf wada' tu sebelum nak pi. Jadi berapa ramai di kalangan kita yang pi Taif tapi tak buat tawaf wada'. Jadi benda-benda kontemporer ini diputuskan dan kita kena ikut kerana kita bukan pakar, kerana kita bukan orang yang mahir dalam sudut hukum hakam dan boleh kita rujuk, dan ia adalah salah satu daripada masalah yang terkini. Ada jalan lama. Jalan lama, kalau hari itu saya pergi ke Taif juga, ada orang Taif sendiri tunjuk jalan lama. Dia kata tapi bas susah nak lalu, tak boleh lalu. Kalau naik pick up ataupun kereta biasa ni boleh lalu.
Dan rupa-rupanya orang Taif bila main bulan Ramadan, mereka akan sembahyang tarawih di Masjidil Haram. Boleh pergi balik. Dan kalau kita musafir pergi balik, yang tu susah sikit. Maksudnya dalam tempoh 45 minit dia pun dah boleh sampai. Penduduk-penduduk Taif ni boleh sampai ke Mekah, boleh sampai ke Masjidil Haram untuk menunaikan, untuk buka puasa. Lepas buka puasa sembahyang maghrib, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang tarawih, habis sembahyang tarawih boleh pulang ke rumah. Ada jalan lama yang tak sampai 80 km, 70 lebih macam tu saja. Tu tak sampai 2 marhalah. Kalau kita ikut jalan tu, ni kalau ikut jalan tu, jalan lama, orang panggil jalan lama lah. Tak payah buat tawaf wada. Tapi kalau ikut jalan baru lah, ni bah mana ada pergi jalan bengkak-bengkok tu, dia pergi jalan yang jauh. Itu di antara masalah-masalah kontemporari yang diputuskan oleh ulama-ulama, yang mereka bergabung tenaga, bergabung kemahiran, bergabung kefahaman berdasarkan kitab-kitab yang telah diputuskan. Maka kena buat tawaf wada. Itu antara isu yang dibangkitkan kerana kita hari ini tidak boleh ataupun tak mampu untuk menjadi sebagaimana seorang mujtahid pada zaman yang silam. Yang ada kita muzakarah ramai-ramai. Kita berkumpul semua mufti setiap negeri, kita berkumpul semua ahli jawatankuasa fatwa, untuk berkumpul dan masing-masing memberi pendapat, masing-masing memperingat di antara satu dengan lain. Pun begitu, masya-Allah, dan tetap kita menghormati akan mereka orang yang alim, walaupun tak sama kealimannya macam orang dahulu, tapi kita menghormati di atas status mereka ni ada ilmu. Baik, kata musannif, kata Khazin, kata musannif kepada tafsir Khazin, di dalam tafsirnya telah bersalah-salahan ulama, maksudnya berbeza pandangan para alim ulama pada hukum sa'i antara Safa dan Marwah pada mengerjakan haji dan umrah. Kerana dua-dua itu bagi mazhab kita Syafi'i, sa'i ini rukun. Bila rukun wajiblah kena buat. Itu mazhab kita clear. Mazhab kita kata rukun, kalau tak buat tak sah. Baik. Maka telah berjalan satu jemaah daripada ulama kepada wajib sa'i itu. Maka ialah qaul Ibnu Umar dan Jabir dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah pandangan di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menyatakan bahawa sa'i itu adalah wajib. Dan dengan dia pandangan menyatakan wajib ini juga adalah berkata Al-Hasan, dan kepadanya berjalan Malik, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan telah berjalan satu kaum kepada bahawasanya sa'i itu tatawwu'. Tatawwu' ini adalah sunat. Juga termasuk dalam maksud fala junah. Maka tidak berdosa bagi orang yang melakukan sa'i. Dia tak berdosa, dia boleh terkeluar daripada perkataan itu wajib ataupun sunat ataupun harus. Ini bagi mereka yang belajar usul fiqh, perkhususan dalam ilmu usul fiqh, inilah di antara perbincangan para alim ulama di dalam nak memahami teks di dalam bahasa Al-Quran, dalam teks memahami bahasa wahyu yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dilafazkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan ialah qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dengan dialah berkata Ibnu Sirin, dan telah berjalan Ats-Tsauri, iaitulah yang menyatakan apa? Yang menyatakan sunat sa'i antara Safa dan Marwah. Siapa yang kata? Ibnu Abbas. Jadi maksud sunat ni tak buat pun sah lah, tak payah bayar dam apa. Ini adalah pandangan, dan dengan dia juga perkataan Ibnu Sirin seorang tabi'in, dan juga Ats-Tsauri rahimahullah taala, dan Abu Hanifah radhiyallahu anhuma.
kepada bahawasanya sa'i itu bukannya rukun. Sa'i itu bukan rukun. Maksudnya boleh tinggal. Dan lazim atas orang yang meninggalkannya membayar dam, boleh diganti dengan bayar dam bagi mazhab Imam Hanafi rahimahullah taala. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Zubair dan Mujahid dan Atha bahawasanya siapa yang meninggalkan sa'i itu maka tiada sesuatu atasnya. Ini pandangan ketiga ni pula kata harus saja buat pun tak apa, kalau tinggal pun tak kena apa-apa atas dia, maksudnya tak kena bayar dam. Tadi mazhab Imam Hanafi kena dam. Dan telah bersalah-salahan riwayat daripada Ahmad bin Hanbal pada menyatakan itu, maka ada diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah nescaya tiada memadai akan dia oleh hajinya. Dan ada diriwayatkan daripadanya bahawasanya tiada apa sesuatu atas orang yang meninggalkan sa'i, sama ada sengaja ataupun sengaja ataupun lupa, tetapi tiada sayugia ditinggalkan dia. Maksudnya kalaulah saja-saja nak tinggal, bukanlah masuk haram bagi pandangan ni, tetapi jangan kalaulah saja-saja nak tinggal tu. Cuma isu dia dalam mazhab ni tinggal pun tak apa, kerana lupa ataupun sengaja. Jadi maksudnya ada pandangan yang terpecah kepada tiga secara umum. Yang pertama menyatakan dia rukun beserta wajib, kemudian ada yang menyatakan sunat, kemudian ada yang menyatakan dia bukan rukun, tetapi kalau tinggal kena bayar dam. Kalau bayar dam selesai, sah ibadah haji ataupun umrah. Dan pandangan yang terakhir tadi kita boleh lihat menunjukkan bahawa secara dia menyatakan tidak kena apa-apa, tak ada apa-apa bagi orang yang tinggal, menunjukkan bahawa ia adalah harus. Ia adalah harus. Dan dinaqal oleh jumhur daripadanya bahawasanya ia tatawu. Ini adalah jumhur, kebanyakan. Dia bukan ijma'. Bukan ijma' ulama menyatakan mesti kena lakukan Safa dan Marwah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, dia adalah sebahagian daripada rukun yang mesti dilakukan bagi orang yang menunaikan haji ataupun menunaikan umrah. Baik. Di sini dah bila ada teks para alim ulama yang menyatakan sedemikian, di situ dia akan ada hukum-hukum kepada kes-kes yang tertentu. Bagi jemaah haji yang sekian-sekian macam mana, nak guna pandangan mana untuk khusus kepada dia. Dan bagi kita, dan bagi orang yang sihat, bagi orang yang kuat, yang boleh kita rampuh saja apa saja yang berlaku, ramai ke, sesak ke, penuh ke, macam manakah kita boleh juga berjalan. Ini semua ada isu-isu yang akan diputuskan kepada mereka orang awam oleh di kalangan mereka yang pakar-pakar. Dan ini yang diambil pandangan-pandangan para ulama yang mujtahid, kerana semua yang putus ni bukan ulama-ulama biasa, bukan ulama-ulama yang tidak ada kedudukan. Masing-masing ada dalil, masing-masing ada hujah, maka masing-masing ada kekuatan mereka sendiri berdasarkan Al-Quran dan juga hadis yang dirujuk. Maka bagi soal mufti ni, dia boleh memberikan fatwa mengikut keadaan semasa dan kesesuaian. Inilah yang berlaku dalam situasi kita membayar zakat pada hari ini. Zakat kalau ikut mazhab Syafi'i, sungguh kita kena bayar pakai makanan asasi. Itu makanan asasi kita ni adalah berah. Orang tak makan berah lah, orang makan nasi. Tapi sebelum ada nasi tu adalah berah. Berah itulah yang kita kena dibayar zakat. Begitu juga dengan zakat ternakan. Kalau zakat ternakan ni, kalau bela lembu, dia ada kadar-kadar dia. Kalau dapat 10 ekor, berapa ekor kena buat keluar. Takkan nak tarik lembu seekor pergi pejabat zakat, kata ni zakat saya, zakat lembu saya. Lepas tu yang duduk di kaunter pun pening, kami nak pergi letak atas mana lembu ni. Nampak tak?
Kalau belah unta pula 10 ekor unta berapa ekor nak kena dapat keluar? Ini semua ada kadar-kadar dia. Seekor kambing ke, kemudian berapa ekor, semua tu ada kadar-kadar dia yang dibahaskan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi hari ini ada orang yang melakukan sedemikian. Contoh kalau di PPZ kita ataupun pusat zakat kita ni ada kandang untuk nak simpan haiwan-haiwan yang dikhaskan untuk asnaf. Haiwan-haiwan zakat lah ni. Zaman Nabi dulu ada tempat yang dikhususkan. Siapa yang inginkan, siapa yang perlukan, nak minum susu ke, nak ambil susu, boleh ambil. Kerana ada kandang yang disediakan bagi mereka yang bayar zakat. Itu diuruskan sesuai dengan zaman itu. Zaman sekarang Masya Allah, kalau kita bawa lembu tu pergi kat pejabat zakat, mereka pun pening nak urus macam mana ni. Nampak? Nak urus macam mana? Di saat hari ni orang bayar bukan pakai cash dah. Orang bayar pakai e-wallet. Pi mana-mana habis duit sekupang tak bawa dalam poket, bawa handphone. Tu pun mujur bateri ada. Kalau bateri tak ada, pakai tak bayar lah itu. Dia tanya boleh pakai e-wallet, tengok ada touching boleh. Dia pun buka, scan je, duit dah bayar lah. Tu dia. Tak ada pun ijab saya jual, saya beli. Tak ada ijab apa pun, terus jalan aku tu. Maksudnya perkembangan muamalat, jual beli, masalah kewangan ni sangat-sangat laju dan memerlukan pada panduan para alim ulama. Macam mana nak buat? Keperluan kita dalam isu kenderaan, sewa belinya, pengurusan macam mana kita nak berhutang. Ada yang kata ni riba, kereta 120,000 saja apa-apa kena bayar sampai 140,000. Jadi pening. Semua orang nak kata lah ni beli kereta, tambah kata ustaz baru keluar kereta baru ni apa duk riba, tambah hutang apa semua. Tu dia jam tu. Dia kata ni macam duk kundang khinzir, dia kata. Sebab apa? Riba. Kita pun macam mana nak buat? Nampak tak? Walhal kalau dalam isu riba ni dia tak sebut pun ain-ain ni ataupun yang dinamakan sebagai kereta. Tak ada. Dan munasabahnya bila kita beli cash murah atau beli cash harga dia betul. Tapi bila kita beli secara beransur-ansur bayar hutang mesti jadi mahal. Tang situ kalau kita fikir secara untung jual beli ni kepada pihak orang yang berniaga, dia ada hak dan kita sebagai pembeli pun ada hak. Kita beli peti ais, contoh pergi mana-mana kedai, kalau cash harga je 1,500 contohlah. Tapi kalau beli bayar bulan-bulan 36 bulan 2 tahun, dia jadi harga dia 2,000. Pasal apa ni riba ni, kita duk marah dia. Dah tu bila dah beli cara hutang boleh pakai sampai lingkup dah. Kami duit modal pun tak dapat lagi. Nampak tak? Modal pun tak dapat lagi. Bayar sebulan baru RM30. Nak cukup sampai 36 bulan. Tengok-tengok lingkup dah. Dia tak dapat lagi keuntungan. Macam tu juga bank. Kita beli kereta, memang kalau kita beli ada duit, kita bayar cash. Tapi mana orang nak ada cash sampai 120,000? Jadi dia ada win-win situation. Itu yang kita akad helah di antara kita yang bermuamalah ni, ada pakar dia. Dan di sebalik mereka yang menjalankan operasi bank ni ada penasihat syariah mereka. Yang di situlah ulama-ulama ini yang pakar-pakar dalam bidang syariah kontemporari ni, mereka mengambil pandangan-pandangan ulama yang kita sendiri pun tak sempat nak baca pandangan-pandangan ulama ni. Mereka buat tu, insya-Allah kita berpandukan kepada keputusan yang terkini. Sebab tu hari ini orang memerlukan lebih pada duit. Kalau kita pergi rumah orang miskin sekalipun, mai bawa beras, muka dia lain. Beras. Taklah yang kita bawa beras tu pun bukan beras basmati. Kawan dah kena kenji manis dah. Bawa beras biasa kenji lebih ya. Kawan nak masak macam mana? Semua nak simpan. Ada seorang dua orang dalam rumah beli beras sampai 10 kilo, bagi beras sampai 2-3 kampit.
Sebelum nak habis beras tu bubuk dulu. Nampak tak? Jadi dia bukan tak seronok orang bagi beras, seronok. Satu kerja pula kalau dia terima beras tu nak pergi jual pula. Bagi kata apa hang ni orang bagi beras. Satu masalah. Tapi kalau bawa sampul kecil, oh dia sengih. Walaupun RM50. Sebab apa mungkin keperluan dia bukan beras, keperluan dia adalah ubat. Keperluan dia ubat. Ubat kencing panas saja mungkin sampai RM900, RM1,000. Baru dia boleh sebah untuk bulan-bulan lah. Tu nak bayar bil api, nak bayar bil air, apa semua. Estro pun tak ada contohnya kan. Estro tak ada, maksudnya memang miskin juga. Tapi kalau dia kata kami miskin mainlah bantu, dia tengok estro ada, bayar bulan. Miskin ni maksudnya boleh duk bayar ni bulan-bulan. Jadi di situ menunjukkan keadaan semasa mendesak kepada kita berubah macam mana, menggunakan pandangan-pandangan selain daripada mazhab Syafi'i, tapi